Jadi Assalamualaikum sekali lagi saya sampaikan semua yang hadir pada petang ni, dan salam sejahtera juga pada rakan-rakan. Pada petang yang agak mendung di Kuala Lumpur ni, kita berharap kita boleh belajar sesuatu, dan tahniah pada yang hadir pada hari ini, 186 orang yang hadir pada Zoom meeting ni, dan saya rasa kita pun live di FB, dan saya mengucapkan selamat datang kepada semua. Ramai yang angkat tangan saya tengok, participant. So, petang ini tajuk kita adalah bagaimana bermula dalam TDC Holding, ya, syarikat. Maksudnya dari mula macam mana dan apakah kita punya target. Petang ni kita bicara macam mana cara aktiviti-aktiviti yang patut kita buat. Bagaimana bermula ke Platinum Director. Platinum Director ini adalah satu pangkat atau ranking yang paling dekat sekali bila anda join. Yang ranking yang terdekat adalah Platinum Director. Platinum Director ini bukanlah Platinum Dealer. Dealer ni ada jenis dia. Dealer biasa ataupun yang kita panggil Dealer Silver, dan kita ada juga pengguna, ya, sebelum tu pengguna iaitu consumer, dan dealer biasa iaitu Silver, Dealer Gold dan Dealer Platinum. Bukan yang Dealer Platinum tu. Kita sebut ni perkataan Platinum Director. Platinum Director ni siapa-siapa boleh jadi, ya, daripada, tetapi hanya silver, ya, silver, gold dan platinum dealer saja yang layak untuk menjadi Platinum Director ni. Jadi kalau consumer, dia kena upgrade dulu ke silver. Jadi bagaimana bermula, macam mana cara kita nak buat daripada ahli biasa menjadi Platinum Director, itu yang nak kita bincangkan, ya. Semua orang kalau boleh jadi Platinum Director, agak mudah sebenarnya. Okey. Jom kita tengok satu-satu, ya. Alright. Sebelum bermula, saya kenalkan diri saya dulu, ya. Okey. Tertera di papan tu, di screen. Lebih kurangnya saya ni dah lama dalam bidang sejak tahun 2011 dalam network marketing ni, atau orang kadang-kadang panggil MLM, multi level marketing, network marketing. Cumanya saya terlibat di bisnes di Tuan Wow sebelum saya menceburi dalam bidang dalam TDC ni pada tahun 2019. Sebelum tu saya 1989-2010 tu saya banyak bekerja dengan kerajaan, ya, kemudian dengan syarikat swasta, kemudian buat bisnes saya sendiri. Jadi pada tahun 2011 baru saya terjun. Tahun ni 2021, 10 tahun saya terjun dalam bidang network marketing ni. Dan tentang MLM ni, ya, ramai orang bila dekat tentang bisnes MLM dia takut, ya, takut dengar MLM ni. Ramai, saya sampai ada yang menghukumkan haram pun ada. Mereka ni takut kena tipu lah, takut tak jadilah buat, takut gagal lah, takut orang kata apa, takut tak berjaya, tak sempat balik modal, ya, takut macam-macam takutlah, takut hangat-hangat tiap ayam hari ni masuk 2-3 hari kemudian hilang senyap dia terus, kan. Jadi dia takut. Ni sejarah, ada orang yang ada sejarah lama tu takut sejarah lama berulang lah, takut nak cuba pun takut, ada setengah tu takut nak cuba, ya, takut malu, ya, malu dengan kawan-kawan, ya, bila kita menjual barang-barang ni dia rasa malu, rasa rendah diri. Saya rasa tak ada, macam saya 10 tahun saya buat, saya tak pedulikan orang lain, kan. Kita buat apa pedulikan orang, pendapatan kita lah yang usahakan, ya. Kalau nak merendah-rendahkan tu bukan tempatnya lah, kan, kita merendah-rendahkan orang lain, ya. Jadi apa yang kita usahakan selagi dia halal, kita buat, ya. Jangan takut itu ini, macam-macam takut yang ada. Yang ini yang kita kena siap, mental kita. Ya, mental kita ni macam orang kata bila nak buat bisnes ni mesti orang kata ada apa, tahu tentang realiti dekat luar tu. Dekat luar tu atas sebab-sebab tertentu ada macam-macam perangai ada. Yang kata benda ni scam lah, yang buatkan scam lah, buat Ponzi scheme lah, macam-macam. Jadi diorang bila terlibat dengan scam, Ponzi, skim piramid, menyebabkan ramai orang rasa takut nak buat MLM.
Padahal ia telah lama wujud bertahun-tahun, sejak dah 60 tahun ada di pasaran. Ya, sistem MLM ni ramai yang berjaya. Dan realiti juga ramai juga yang tak berjaya. Ramai yang tak berjaya. Jadi macam mana? Dia sama je macam bisnes biasa. Orang buka bisnes, ada yang berjaya, ada yang tutup bisnes, 3 tahun tutup bisnes, 2 tahun tutup bisnes, tahun buat pun tutup bisnes, 6 bulan buat pun tutup bisnes. Sama macam bisnes lain. Macam kita juga. Tapi yang menariknya dekat network marketing ni, bagi saya, kalau you nak consider berjaya tu, dapat juta-juta, memanglah tak ramai. Memang tak ramai. Tapi kalau nak cerita pasal berjaya meraih pendapatan, katakan RM100 sebulan, RM200 sebulan, hatta RM50 sebulan pun ramai. Ya, kalau dekat sini hari-hari ramai. Yang apa, kenapa kita rasa benda ni tak berjaya? Padahal banyak ahli kita yang mendapat pendapatan. Tak kira banyak atau sikit je beza dia. Kalau nak kata orang selalu kata network marketing ni tak semua berjaya dan sebagainya, macam kita buat sukan jugalah. Ahli sukan ramai. Tapi yang pegang gold medal Olimpik seorang saja. Gold medal setiap 4 tahun seorang saja. Yang lain berlari ramai. Kan? Jadi itu maksudnya jangan kita katakan benda ni gagal. Satu benda yang tak ada faedah. Satu benda yang menipu. Satu benda yang tak mendatangkan hasil apa bila kita buat. Yang menjadi masalah dia adalah pemilihan produk, pemilihan syarikat dan pemilihan pelan pemasaran yang sesuai dengan anda. Jadi ini mental yang kena siap. Ya, kalau kita salah pilih produk yang betul tak sesuai dengan kita salah pilih syarikat, kita salah pelan pemasaran, mungkinlah lambat income tu dapat, kan? Jadi benda 3 perkara ni sangat penting. Ya? Ini sebagai intro saya. Ya? Dan apabila anda buat, tolong lakukan dengan jujur dan beretika supaya nama kita tak terjejas. Nama rakan-rakan kita tak terjejas. Apa yang katakan jujur dan beretika ni, macam katakan syarikat suruh kita jual harga, satu harga. Jangan pergi jual murah daripada tu. Cuba bertahan pada harga tu. Bagi tahulah inilah syarikat punya tu, kan? Syarikat punya SOP. Kita kena ikut. Harga dia 120, 120. Jadi, dan jujur dan beretika ni kadang-kadang ada orang suka sailang. Kalau tak sengaja sailang tu tak apa. Sailang tu maksudnya apa? Kadang-kadang orang sailang ada isteri, suami isteri, mana kita tahu si suami tak bagi tahu dekat isteri yang dia dah jadi ahli, tiba-tiba si isteri pergi jadi ahli dengan orang lain. So itu tak sengaja sailang, kan? Jadi ini pun berlaku. Jadi jangan dah tahu orang tu ada orang lain, kita ajak dia masuk dengan grup kita. Ya, ajak kita. Jadi buat dengan jujur dan beretika. Apa yang seperti mana saya katakan tadi, supaya kita buat bisnes ni dalam keadaan harmoni, supaya kita tak ada bergaduh. Ya, banyak yang bergaduh. Kemudian kita ni sebagai leader kita kena anggap diri kita leader, ya, sebab kita membentuk pasukan. Dalam bisnes ini kita membentuk pasukan. Jadi sebagai leader, jangan buat perangai-perangai yang bukan-bukan lah. Ya. Jadi saya tak bersetuju kalau ada setengah leader tu melakukan benda-benda yang orang kata mementingkan diri dia sendiri tanpa mementingkan pasukan dia. Jadi benda-benda macam tu kita tolak tepi. Okey, pada petang ni kita go back. Itu dia punya intro je tadi, persiapan untuk mentor anda. Bagaimana untuk bermula. Topik ni sebenarnya kali pertama saya present. Jadi mungkin ada kekurangan. Ya, pada mereka yang baru, mungkin insyaAllah boleh ikut benda ni. Yang lama mungkin nampak kekurangan saya, kan? Sebab ini pertama kali saya present benda topik ni yang diberi oleh TDC pada saya. Walaupun saya adalah pengalaman ni, ya, seperti yang diminta oleh HQ ni, bagaimana kita bermula. Kalau kita perhatikan, saya senaraikan dekat sini, ada 12 aktiviti yang boleh dilakukan oleh anda apabila anda bermula di TDC. Ya, dah pastikan anda jadi ahli dahululah. Ya, kalau yang belum ahli, cepat-cepat ya, jadi ahli. Nah, 12 ni kita boleh pilih ikut mana yang kita sesuai. Ya, tak semestinya kita kena buat semua. 12 doa apa semua tu.
Tapi ada benda yang penting. Yang penting. Contohnya macam senarai potensi prospek ni, ini penting. Semua kena buat. Ni, okey, kita tengok macam mana kita bermula. Apa dia? Nombor 1 tadi. Senarai potensi pelanggan. Prospek. Ini bagi saya kolam. Ramai yang masuk dekat sini, dia masuk, lepas tu dia blank. Dia tak tahu nak buat apa. Dia mungkin ada ilmu, tapi dia tak bergerak. Dia tak buka mulut dia. Dia tak tahu siapa dia cakap. Ada setengah tu cakap dengan saya dah tak ada orang dah. Dah tak ada orang dah, saya dah cari habis dah. Saya dah tak ada orang. Dia kata tak ada lagi kawan. Ini banyak kekurangan dekat sini, ramai. Termasuklah orang baru. Bila dia masuk jadi ahli, dia ada blank. Macam mana ni? Apa nak start dulu? Siapa aku nak cakap dulu ni? Dia serabut kepala dia. So, apa yang perlu dilakukan adalah anda mesti mempunyai satu kolam. Kolam ni yang selalu kami kita. Kolam apa? Kolam prospek. Letakkan satu tempat yang mana anda senaraikan kawan-kawan ni. Kawan di telefon, kita punya banyak dalam telefon tu, hari-hari telefon kita beratus orang. Selain dalam nombor-nombor telefon, semua tu kawan-kawan. Dan antara mereka ni ada yang ingin jaga kesihatan, ada yang kurang sihat, ada yang mempunyai masalah kesihatan, ada yang berfikiran dia nak cari cara hidup sihat. Dan ada juga yang ingin ubah kehidupan dia. Mungkin keadaan sekarang dia tak selesa, dia tak suka dengan pekerjaan dia, dia nak ubah kehidupan dia. Atau keadaan ni sekarang ni, anak-anak dah membesar, tekanan kewangan kuat, dia nak ubah kehidupan dia. Ada setengah orang masih mencari pekerjaan. Maksudnya dah zaman COVID ni dah kena buang kerja, carilah. Orang baru keluar universiti pun mencari pekerjaan. Dan ada juga orang yang mempunyai impian. Impian apa? Nak pergi haji lah. Dia nak, apa orang kata, nak besarkan rumah lah. Jadi, orang-orang ni ramai di keliling kita. Nama-nama mereka ni semua ada dalam handphone kita. Saudara mara kita. Sahabat-sahabat di pejabat kita. Orang di surau-surau kita. Kawan-kawan di masjid kita. Kawan-kawan di pejabat kita. Itu semua prospek. Dan bila anda perhatikan daripada seorang ke seorang ni, macam mana nak ceritakan? Selalunya apa yang saya buat adalah saya akan duduk dan letakkan list-list nama kawan-kawan tu. Letakkan dulu. Letak. Jangan kita prejudge. Prejudge ni kata apa? Dia ni tak nak kot, dia dah ada duit. Dia dah kaya. Dia tak nak kot, dia ni ahli sukan. Kan? Dia berlari sini, berlari sana, dia tak nak kot. Itu prejudge. Kita menganggap sebelum kita bertemu, sebelum kita tahu kita dah ada anggapan. Jadi dekat sini, bila kita nak buat kolam, kita letakkan nama-nama dia orang ni dulu. Setiap hari kita boleh masukkan dalam kita punya kolam, letaklah satu kertas tepi senarai prospek, nama telefon senarai prospek. Jadi bila ada free time dia, ada masa terluang saja, bukalah senarai tadi, tengok siapa yang aku nak call, siapalah yang aku nak cakap. Sebab tu, tapi nak masukkan senarai tu jangan prejudge. Jangan kita anggap orang ni tak nak. Sebab sebelum kita telefon dia orang, sebelum kita berjumpa dengan dia, sebelum dia bertemu, kita tak tahu. Jadi kita buat satu kolam. Kolam ni yang akan menyelamatkan anda dalam bisnes ni. Bila anda down besok, dah tak ada orang, dah tengok balik kolam. Tengok balik kolam, buka balik senarai tu. Cari orang-orang nak buat handphone, nak buat meeting ke, melalui phone ke, itu atas anda. Nak ajak duduk pergi kedai mamak bercakap ke, itu cara macam mana anda nak memulakan benda ni. Nak dari WhatsApp dulu ke, itu cara dia. Jadi, tapi senarai ni paling penting. Paling penting. Pada ketika anda lemah semangat, di senarai ni lah anda duduk. Tengok satu. Oh, ada yang terlepas. Aku terlupa nak kontak si Ahmad ni. Hari tu Ahmad ni nak cari pendapatan lebih ekstra. Sebab dia anak-anak dah makin besar, dia kena ada ekstra, dia bercerita hari tu. Okey, macam tu. Dan perhatikan dia.
Oh, ada orang ni anak dia ada masalah kesihatan. Kenapa tak telefon dia? Nah, ada masalah mungkin susu ni, susu kita, ya, produk kita boleh membantu dia. Ni. Ini senarai potensi pelanggan. Sebab itu kita letak nombor satu. Nombor satu. Sebab anda tak akan ke mana tanpa sedarai potensi pelanggan ni. Senarai prospek ni. Dia proses. Sebab ada orang, dia buat sale, dia ingat sale ni, orang kata, oh, engkau bolehlah kau pandai bercakap. Engkau bolehlah apa ni, engkau ada rupa, kau pakai smart, kemas dan sebagainya, orang percaya kat engkau. Kata macam tu. Tapi sebenarnya sale sebenarnya ya, bila mana kita membuat sale bukan. Kita bukan berpandukan pada itu satu orang kata tambahan saja. Tetapi kalau kita faham betul-betul tentang closing, ya, closing orang, macam mana nak mengajar orang ni, dia mempunyai satu proses sebenarnya. Dia satu proses ke satu proses ke satu proses ke satu proses. Sebab itu kalau saya closing orang, bila mana saya bercakap, saya selalu melihat saya berada di tahap mana dalam proses tu. Ya, ini proses, ya. Tapi kita tak bicarakan benda itu kali ini, seperti proses dia, kata orang kata prospecting, kemudian opening, kemudian interview orang tu, kemudian buat negotiation, selepas negotiation, buat closing. Jadi, dia proses. Kalau you tak ikut proses ni daripada prospecting kepada opening, kepada negotiation, kepada interview orang tu, negotiation dan closing, tak ikut proses ni, nak terus close dia tak boleh. Jadi langkah pertama yang ni penting sekali. Itu proses untuk kita closing orang. Semua kena tahu tu. Bila kita prospek, kita tak boleh close. Sebab apa? Kita tak ikut. Opening tak betul, interview nak tahu hal orang tu punya needs, orang tu punya keperluan tak betul. Masa negotiation, cara kita present kita punya projek kita punya produk tak betul. Nak close. Mana maunya? Ya, tak mau macam tu. Dia kena ikut satu proses tu. Kalau kita ikut, ya, kalau orang dah lama, dia tahu dia berada di kedudukan mana. Oh, aku sekarang sepatutnya present aku punya. Oh, sekarang aku tak boleh close lagi sebab aku tak present aku punya barang. Okey. Kita baru interview katakan. Kita baru nak interview, nak tahu tentang dia, nak tahu tentang needs dia, nak tahu tentang keperluan dia. Kita tak boleh close. Kita kena tahu semua tu. Jadi ini proses yang perlu dari. Jadi itu kelas lain lah mungkin, ya. Proses closing ni. Okey, ini tapi apa-apa pun inilah yang pertama dia. Potensi senarai potensi pelanggan. Sebab tu saya makan masa sikit dekat sini supaya anda siapkan dulu senarai prospek. Tak ada senarai prospek ni anda tak bergerak ke mana pun. Minta maaf cakap. Kalau anda gunakan kepala, tengok orang kiri kanan, okey, aku nak close orang ni, aku nak close orang ni, aku nak close orang ni, teringat, tak cukup. Tak cukup. Ya, 3 kena seminggu dah out. Aku tak tahu dah nak jumpa siapa lagi dah. Tak ada kawan lah. Tak ada kawan. Ya, selalunya tak ada kawan, tak ada orang lagi lah. Aku tak tahulah siapa yang nak. Kita langsung tak ada idea. Kalau kita nak pergi mancing, pergilah kolam yang ada banyak ikan. Jadi kalau kita tahu kolam tu makin lama tak ada ikan, kita masukkan ikan dulu, belalah ikan tu. Nak bela ikan tu, itulah dia kolam kita. Itulah saya kata, kolam kita mesti sentiasa ada ikan dalam tu sebelum kita pergi mancing. Inilah dia kepentingan prospecting. Prospecting kita panggil. Ini proses ni. Prospecting. Proses asal dalam closing. Proses asal. Kalau tak ada ni, maaf. Payah nak berjaya. Ya, semua jalan kepala tak boleh. So kena tulis nama. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pengguna produk. Tuan-tuan tahu, kita ada C2Joy, kita ada Berry Mix. Kita nak convince orang tentang produk ni, nak yakinkan orang tentang produk ni, kita sendiri mesti guna. Mesti gunakan susu tu. Kalau tak setiap hari katakan, kalau tak nak Berry Mix tu minuman. Ada masa minum 3 hari ke sekali. Okay, boleh diselang-selikan atau tiap-tiap hari, tak ada masalah. Jadi bila kita dapat kesan ni, ya, sebagai pengguna produk, bila kita dapat belajar sikit, belajar cara menyajikan produk ni dengan betul. Macam mana cara dia? Katakan nak
nak fahamkan kawan kita. 250 ml, jangan air panas. Semua tu kena tahu. Macam mana cara menyaji. Fahamkan kandungan dia. Kandungan susu. Apa kelebihan susu, katakan. Susu, ramai orang kata susu. Masa ketika saya diperkenalkan tentang susu ni pun saya terkejut. Susu, apa bendanya yang membezakan susu ni dengan susu yang lain di pasaran. Jadi kita kena tahu. Susu ni, susu skim. Ya? Yang paling banyak 12 gram. Katakan. Kemudian kita ada susu kolostrum. Kemudian kita ada kita ada kolostrum, kemudian kita ada kalsium ekstra. Kalsium tambahan daripada mana? Daripada Amerika, pada US. Susu dan susu skim dan juga kolostrum daripada mana? New Zealand. Kita dah tahu benda ni. Jadi kita tahu apa pula kesan dia bila kita minum, kesan dia kepada kita. Menjadi pengguna produk dan praktik, kesan manfaat kata hadis ni. Kita rasa kita sihat, kita rasa kalau kita ada asma, kita minum susu ni kita okey. Ini kesan dia kepada kita, badan kita. So, kita rasa dululah. Sebab kalau kita tak minum, macam mana kita nak rasa? Kan? Baru bercerita. Orang kata kita bercerita dengan bersemangat kalau kita minum hari-hari. Ni tak minum, tak guna, nak jual. Payah. Ya? Kita tak boleh orang kata tak ada feel masa cerita. Kalau kena ada. Kena bila guna, minum dan rasa adanya manfaat, baru kita ada feel. Bila kita konsisten mengamalkan produk ni, dia akan jadi contoh kita. Dengan pelanggan. Kita ni jadi contoh untuk pelanggan-pelanggan kita yang lain. Yang tu. Yang penting, kita menggunakan produk ni. Ya? Kalau katakan Berry Mix pula, apa kelebihan dia? Kelebihan Berry Mix ni kita tahu delima. Delima ni mahal. Bukan senang dapat tepi jalan. Kalau ada pun RM10 satu gelas. Ya? Kalau ada RM10 satu gelas. Mahal. Tapi kat sini kita ada Berry Mix punya, Berry Mix ni kita ada delima, kita ada blackcurrant, kita ada True Box. Apa beza antara kedua ni? True Box ni apa? Sini True Calcium, ini True Brock. True Brock ni biji benih daripada brokoli. Apa yang diambil? Diambil glucoraphanin. Yang biji benih tu ada glucoraphanin. Glucoraphanin ni untuk apa tugas dia? Tugas dia untuk mempanjangkan tempoh antioksidan. Itu beza tu. Yang tadi tu kalsium, kekuatan dia. True Cal. Di sini ada True Brock yang memanjangkan tempoh antioksidan, orang kata anti awet muda. Ini kekuatan produk tu kita kena tahu. Tapi kalau kita nak rasa kita benda tu, kita kena gunalah. Right? Itu yang kedua. Ya, aktiviti yang kedua yang mesti anda lakukan. Ya, sebagai pengguna produk yang setia. Okay. Seterusnya, bila mana kita dah rasa, kita dah minum, kita berkongsi kita punya manfaat. Yang ini yang penting ni. Ya, menceritakan manfaat kepada semua saudara mara terdekat terlebih dulu. Okey, sebenarnya orang kata setengah orang dia suka kepada nak jual kepada saudara mara, adik-beradik dulu, keluarga dulu. Ya, saya tak tahu, saya tak pasti. Tapi sebab saya punya cara, selalunya benda ni adik-beradik ni kita hanya bagi tahu saja. Ya, kita buat apa? Ya, adik-beradik saudara mara dia kita bagi tahu. Kita jangan tak bagi tahu. Itu pantang. Bagi tahu bahawa kita buat. Sekarang ni saya nak buat bisnes susu. Apa susu dia, terangkan dia manfaat kepada adik-adik dulu. Itu penting. Dia orang nak join tak nak join tu nombor 2. Sebab setengah tu tak join, nanti bila kita mengharapkan adik-beradik saudara mara join, masa tu bila dia tak join tu, you punya orang kata feel tu, hati tak sedap dah. Ya, saudara adik-beradik aku tak support lah. Saudara mara aku tak support lah bisnes aku ni, kutuk lagi adalah. Yang ini akan buat you down. So bagi saya memperkenal dan menceritakan bahawa anda melakukan bisnes ni tanpa cuba untuk closing, ya, tanpa cuba orang kata tanpa cuba kita harap dia orang ni join kita untuk bantu kita. Jangan. Sebab ni kalau efek dia kepada kita punya emosi sendiri. Kalau ada beradik kita dah sungguh-sungguh nak masuk,
Tiba-tiba dia tak masuk, you feel down. Tapi jangan lupa bagi tahu apa you buat. Sebab apa? Bila you tak bagi tahu apa you buat susu, you buat berry mix, you tak bagi tahu kat orang, kat adik-beradik you, keluarga you, mak bapak you, anak-anak you, isteri you, suami you, satu hari besok, dia orang ni pergi jumpa orang lain close. You lah susah. Kan? Sebab tu tadi, kena ceritakan juga manfaat produk, kenalkan yang you buat benda ni. Jadi you kena bagi tahu kat orang. Ini penting ke saudara mara kita dulu. Tapi janganlah mengharapkan sangat dia orang ni masuk. Sebab kalau you terlalu fokus adik-beradik, saudara mara, lama-lama besok ayah nak kejar si masuk MLM, dia kena kejar saudara dulu. Masuk MLM, dia kejar adik-beradik dulu. Koyak kita dia buatnya. Jangan. Bagi tahu apa you buat. Sekarang ni saya buat ni. Dah. Right. Tak mengharapkan kalau dia orang join, alhamdulillah, kan? Sebab dia punya efek tu, psikologi dia tu tinggi, Kemudian yang kedua, memperkenalkan cerita juga kepada kawan-kawan, orang ramai-ramai, kawan-kawan kita, pejabat, di surau, di masjid, di padang padang sukan ke, cerita. Ini tentang kepada kawan-kawan. Masa ini kita orang kata dah lebih. Kat sini you boleh mula untuk try untuk close orang. Yang ketiga, cara kita jual. Kadang-kadang kalau orang tak larat 120 ringgit ni, dia nak test dulu dia kata. So you boleh jual 5. Boleh buat 10, 5 kali 5 ringgit, kalau 6 sachet kan 30 ringgit. Kalau macam itulah selalunya jual 5 sachet, 6 kali 5, 6 sachet tu 30 ringgit. Kita orang boleh beli lagi lah. Maksudnya jual sachet-sachet kecil untuk dia orang test. Bila dia orang dah rasa manfaat dia tu, dia orang akan jadi ahli dan sebagainya. Okay, yang keempat, kumpul semua testimoni ni. Ada nanti akan cakap dekat you. Macam saya sendiri pada ketika saya mula dulu, sehari bagi satu sachet pun dah ada yang datang balik. Dia tanya, kau bagi aku apa ni? Ni kata dia pun terkejut. Sebab kalau kita bagi dengan 10 orang, katakan, ada 3-4 orang akan pantas tanya kat you. Dia tanya apa benda ni. Sebab akan ada kesan-kesan yang cepat pada individu tertentu. Bukan semualah. 3-4 orang akan ada. Dan dia orang akan tanya. Mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin setengah tu ada healing crisis. Itu sakit juga nak menjawab dah tu. Kan? Kenapalah dia kata aku minum benda ni dah 3 hari tak pergi bilik air. Dia kata, sudah. Kan? Healing crisis pun kena faham. Bila orang kata healing crisis ni, kalau ada orang ada masalah setengah tu, kadang-kadang lutut dia sakit. Bila dia minum ni lagi sakit. Kepala lutut dia. Ada berlaku dekat saya dulu. Ini healing crisis. Tapi bila dia konsisten, dia akan berkurang. Dia tindak balas daripada susu ni. Jadi kita kena tahu, kumpul testimoni ni, kita akan tahu orang yang cepat dan pantas. Kita akan tahu mana produk-produk ni yang berkesan untuk penyakit apa. Orang macam selalunya yang saya tengok, orang yang selebritis ni banyak dia kata cepat dia punya orang kata sakit belakang dia tu hilang. Dia kata kan selebritis, orang asthmatic, ini daripada pelanggan-pelanggan dia, siapa yang dah guna tu, you cerita dengan dia orang. So kumpullah testimoni dia orang ni. Nombor 5, jangan overclaim ubat ni. Maksudnya overclaim ni apa? Pergi cerita sebagai ubat. Tak boleh. Ini hanya membantu proses rawatan kita, merawat badan kita sendiri menggunakan orang kata produk-produk semula jadi, alternatif, perubatan alternatif untuk mengubat badan diri kita, dan bukanlah satu ubat yang untuk menyembuhkan apa-apa penyakit. Tak ada. Kita tak kata you boleh sembuh penyakit ni, darah tinggi, kencing manis. No, tak ada. Itu salah. Dari segi Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Kita tak boleh overclaim sampai macam tu sekali lah. Sebab saya tengok kadang-kadang ada orang testimoni seolah-olah benda ni boleh menyembuhkan penyakit tu, susah sikit. Kita jangan guna ayat di iklan kita tu, hati-hati guna ayat tu.
Jangan over, terlebih-lebih sangat klaim. Itu tak boleh. Nah. Dan jangan menjual produk pada harga lebih murah. Ya, nombor 6 ni, jangan jual produk pada harga murah dan ikut harga jualan yang telah ditetapkan. Ini saya dah bagi tahu awal tadi, jujur dan juga beretika dalam kita membuat bisnes ni. Okey, itu kongsi bersama rakan-rakan. Kongsi dengan dia orang. Kongsi manfaat kesihatannya. Ya, manfaat produk kita. Seterusnya nanti, kita akan terjumpa mereka yang berminat untuk menjalankan usaha ini juga. Berminat. Pada ketika ini, kalau orang MLM dia kata show me the money. Show me the money. Show me the money. Maksudnya kau tunjukkan aku macam mana dapat duit. Masa ni. Kalau anda tak cekap nak tunjuk macam mana nak pelan pemasaran ni, you akan kehilangan prospek. Show me the money. Itu ayat biasa. Orang tanya, show me the money. Sebenarnya dia nak tengok. Kau boleh tunjuk aku tak duit? Macam mana duit tu dijana? Kita kan pelan pemasaran. Produk you kena tahu. Pelan pemasaran pun kena tahu. Setengah orang kadang dia sihat. Dia tak mau produk sangat. Tapi dia nak tengok dia duit. Dia tengok barang ni boleh jalan. Dia kata. Kan? Dia guna pun dia okey sikit. Dia kata. Ataupun tak nampak kesan. Tapi dia tahu. Ada kawan dia. Dia bagi orang lain test. Orang lain pula sihat. Dia tahu. Ini boleh cuat. So, macam mana? Ya, macam mana aku boleh tambah aku punya pendapatan? So, dalam menceritakan pelan pemasaran ni, anda perlu belajar pelan TDC ni dengan betul dan terperinci. Dalam Siti Jual HQ, kita ada banyak Zoom. Kita buat Zoom. Belajarlah daripada leader-leader besar kita yang mengajar tentang pelan pemasaran ni dan fahamkan dengan betul dan terperinci. Saya dulu pada ketika nak masuk ni, sebab bagi saya pelan pemasaran TDC ni agak baru bagi saya. Saya terkejut sebab saya makan masa juga untuk faham. Mula faham secara luar. Memang kita faham secara luar, macam ni. Dia ada 2 bonus prestasi, ada bonus pasukan, ada 2 jenis, benar kita faham secara teori. Tapi secara praktikalnya, bila benda tu berlaku, baru you lebih faham lagi tu, lebih detail. So jangan risau kalau you tak faham kali pertama. So mungkin makan masa. Pelan pemasaran ni dalam 2 minggu jugalah. Kalau you buat, sambil-sambil tu you belajar, dan you check, tengok dalam sistem, belajar cara login dekat TDC sistem tu. Ya, ini belajar cara login. Masuk. Bila dah jadi ahli tu, masuklah. Cepat-cepat, ya. Masuk my.tdc.com tu, kan. Jadi masukkan dalam tu, kita masuk TDC kita dealership system, ada setengah tak pernah tengok pun, kan. Jadi saya recommend anda yang nak berniaga ni masuk tengok sistem tu dulu, ya. Masuk dalam, bila kita buat bisnes, kita nampak pertukaran duit tu, macam mana duit tu dihantar ke akaun bank kita akan faham. Menceritakan kehebatan income harian TDC kepada semua prospek. Satu perkara yang kekuatan unik tentang pelan pemasaran kita ni adalah duit yang kita terima dibayar oleh syarikat setiap hari. Bukan sikit. Ya? Sehingga 5,000 sehari syarikat bayar. Kalau ikutkan bonus pasukan. So, Senin, Selasa, Rabu, Khamis dibayar. Kena Jumaat, Sabtu, Ahad tak dibayar. Kalau anda tak tahu kenapa tak dibayar. Sebenarnya pada HQ kita di Kota Baru. So, Jumaat dia cuti. Dia tak buat transfer ke bank pada ketika itu. Sabtu pun dia cuti. HQ cuti. Ahad baru dia transfer. Ahad dia start kerja. Jadi, Jumaat, Sabtu tu tak. Ahad dia akan transfer. Tapi pada hari Ahad nak transfer ke akaun bank kita, bank di Malaysia tutup pada Ahad. Isnin baru masuk. Jadi 3 hari itu tak ada. Tapi kiraan tu harian. Cuma dia masuk pada 3 hari itu tak masuk. Ya, okey. Itu kehebatan income harian TDC. Orang lain seminggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Tapi TDC RM50 pun dihantar masuk akaun bank kita. Dan ramai dah terima. So macam mana boleh orang kata tak berjaya? Sebab yang saya tahu orang TDC RM50 tu dah masuk akaun bank di hari-hari tu biasa dah. Ramai yang biasa, agak biasa. Daripada kosong ada RM50 sehari, kira berjaya lah.
Yalah, mungkinlah anda belum lagi sampai 5,000 sehari, RM50 sehari pun dah kira kejayaan. So fokus dekat situ. Kemudian bila anda dah tengok duit, mulalah membuka jaringan. Kita daftar lagi ahli baru dalam jaringan anda, kan? Kumpul testimoni income dealer-dealer yang telah berjaya. Kita tengok, kita cek, ya. Dealer-dealer besar selalu bagi orang kata Zoom meeting, dia masuk income dia tunjuk sendiri. Kalau dah tak ada masuk duit hari-hari tu, dia orang tak adalah bercakap macam tu. Dan dia orang dah 5-6 tahun, 4-5 tahun dah berada dalam ni. Maksudnya takkanlah dia nak menipu dan duit tu hari-hari masuk. Jadi kita bagi orang baru, dia akan tengoklah. Dia akan perhati benda-benda ni, ya. Cool. Bila anda dah tumpul testimoni, anda boleh jadikan dia sebagai sumber inspirasi anda. Kemudian anda boleh tunjukkan, ceritakan pelan pemasaran ini kepada orang lain, kepada prospek-prospek anda. Seterusnya, ini home party. Home party ni ada skill. Tak semua orang boleh buat. Selalu home party ni, okey. Selain home party ni, kadang-kadang kita boleh buat di pejabat. Orang boleh tengoklah di mana. Tapi home party ni selalunya rumah lah. Kita pergi ke rumah, kita buat presentation. Panggil dalam 10 orang dengan kawan, kita buat presentation. Ini kena, kalau kita tak boleh nak buat sendiri, kita panggillah leader-leader yang besar, belajar cara mengadakan home party ni di rumah sendiri atau rumah downline pun boleh. Kalau downline tu dia siap sedia nak buat, okey, boleh buat. Kita buat dengan cara yang suasana santai. Janganlah formal sangat, santai-santai saja. Dan pada ketika itulah keperluan untuk menceritakan unique selling point. Home party ni biasa juga saya buat, ya. Tapi kadang-kadang itulah home party ni jangan banyak gangguan. Kalau terlalu banyak gangguan, kan, gangguan luar, maksudnya kata kalau orang tengah ada kenduri kendara, janganlah buat home party kat sebelah rumah, kan. Dah kecoh, bising, kan. Bising, tak boleh nak bercerita. So suasana tu tertutup dalam rumah, kan. Kemudian kita boleh kongsikan produk, pendapatan dari prospek. Okay? Kalau nak buat makanan tu tak payahlah lebih-lebih, lebih kurang saja jemput tetamu, kan. Niat sedekah kat dia orang sekali, kan. Jadi buat makanan ringan, dan masa itulah kita boleh bercerita, ya, lebih panjang lagi, ya, tentang TDC ni, tentang bisnes kita. Right. Home party ada cara dia. Saya rasa kita pun ada penceramah yang biasa buat home party dan dia boleh ceritakan lebih detail bab home party ni. Yang keenam, menganjurkan business opportunity seminar. Ini bos senang. Business opportunity seminar ni kadang-kadang kita boleh buat di pejabat, boleh, kadang-kadang HQ buat. Sekarang ni tak boleh lah. Sekarang ni kena Zoom je, business opportunity seminar. Sekarang ni tak boleh nak berjumpa, jadi kita buat dalam Zoom saja. Jadi cara-cara ni kena ada sesuai dewan kita, ya, kena ada, kalau paling kurang pun 20. Kalau kita ada tempat sendiri, kita boleh jemputlah TDC. Jemput speaker TDC datang. Saya selalu juga dijemput, kan. Saya juga dijemput untuk cerita tentang produk, cerita tentang pelan pemasaran. Waktu inilah kita gunakan untuk jual ataupun present unique selling point, USP orang kata, unique selling point kita punya bisnes. Dan kalau ada testimoni, kita buat testimoni. Sekali lagi dekat sini, kalau ada jamuan boleh juga, ya, makanan dan minuman yang ringan lah, jangan heavy sangat. Jadi ini menganjurkan bisnes sampai seminar. Sama ada di pejabat anda sendiri boleh, atau kita tak mau buat kat rumah, kan, buat di pejabat kadang master dealer buat dekat situ. Kadang-kadang kita bincanglah dengan master dealer. Kalau kita nak buat untuk grup kita, bincang dengan master dealer. Macam saya terbuka je kalau you all nak guna, kan, buat business seminar ke apa. So kita boleh bincang macam mana cara nak gunakan tempat tu. Alright, itu biasa menganjurkan business opportunity seminar. Ini orang kata aktiviti wajib. Kalau kita jadi ahli, kita ajak orang datang, inilah dia tempat dia, business opportunity seminar. Sebab kita tak pandai, nak cerita tak pandai, kita pun nak belajar. Waktu saya mula-mula dulu, tahun 2019, tiap minggu saya pergi. Sebab apa? Satu, saya nak dapat ilmu baru. Ada penceramah baru, adalah ilmu baru. Kadang-kadang kita
belajar benda-benda baru tentang pelan-pelan yang kita tak faham. Tentulah kita faham. Kadang-kadang kita malu nak tanya, orang lain bertanya, kita dah dapat dah kan poin-poin tu. Jadi ini business opportunity seminar ni tempat kita menimba ilmu. Janganlah itu sebabnya bila kita kata ajak datang, insya-Allah datanglah hadir dalam business opportunity seminar ni. Nah, kalau you boleh anjurkan, you anjurkan. You anjurkan bincang tempat master dealer ke, pejabat you sendiri ke, speaker anytime. Atau kadang-kadang upline pun boleh. Ramai upline yang hebat. Upline nak panggil upline untuk jemput dalam 20 orang, 30 orang, buat seperti macam tu. Jadi benda ni bukanlah tunggu orang lain buat. So ini menunjukkan kepimpinan anda nak bisnes nak ke depan, you sendiri buat. Ini you spread the wing, orang kata, kembangkan you punya aktiviti tu supaya boleh lebih percaya. Okey. Seterusnya nombor 7. Ini online meeting. Waktu sekarang ni, waktu COVID ni memang penting. Belajar cara program online ni sama tim dengan prospek, ya, untuk menangi kekangan. Kita tak dapat lagi nak buat offline, yang ini jadi penting sekarang. Macam tuan-tuan hadir hari ni, Zoom. Kadang-kadang kita boleh buat personal meeting. Kadang-kadang saya buat personal meeting dengan grup, personal meeting dengan antara individu pun. Kalau katakan saya nak bertanya sesuatu, nak bincang sesuatu, buat Zoom meeting one to one pun boleh kadang-kadang. Kita ada Zoom meeting, ini yang paling popular. Sekarang ni ada Google Meet, Facebook Live. Ini cara, kadang-kadang Facebook Live ni lain, ini cara pemasaran. Ya, online meeting ni maksudnya yang dengan grup kita. Ya, Facebook Live ni lebih kepada dengan rakan-rakan di Facebook. Ini lebih kepada pemasaran. Okey, merupakan cara alternatif sekarang ni buat online meeting ni. Saya rasa Zoom tak susah sekarang ni. Install saja Zoom, install saja Google Meet, kat handphone pun boleh pergi dah. Ya. So buat benda-benda ni. Ini yang ketujuh. Yang ke-8, buat follow up. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah ada prospek, kita dah perkenalkan tadi. Dah perkenalkan tentang produk. Kita dah kenal ke dalam meeting. Kita dah bawa dalam bos. Kita dah bawa dia dalam, apa orang kata, dah home party kita kan. Tapi dia orang belum lagi jadi ahli. Ini kena follow up. Sebenarnya follow up ni sangat-sangat penting. Sebab orang tak buat keputusan on the spot. Orang dia satu kadang-kadang. Dia tengok dulu. Dia fikir dulu. Kadang-kadang dia bukan pembuat keputusan. Kalau katakan orang perempuan, suami dia yang punya duit, dia yang bukan buat keputusan. Suami dia yang dia minta kebenaran suami dia. Dia bukan membuat keputusan. Jadi follow up ni penting. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tanya leader-leader, 80% sale yang dia close, 80-90% melalui follow up. Buat call, tanya macam mana. Apa masalah? Kita nak tahu kat mana you nak tahu apa masalah you. Ya? Kemudian buat lagi, ada persoalan-persoalan, selesaikan persoalan dia. Buat follow up lagi. Kenapa diam? Nah, ni kan. Dia akan ceritalah, okey, saya tengah kumpul duit ke apa ni. Follow up ni penting. 80 hingga 90% lah. Follow up baru boleh close. Kalau sekali saja kita cerita tak ada follow up, kita tak tanya lagi lepas tu, itu susah. Tak ada. Takkan berlaku closing. Maksudnya dia takkan jadi ahli. Follow up dengan prospek sehingga dia orang ni beli produk. Follow up dengan pelanggan yang telah beli produk pun penting. Dia orang dah jadi ahli. Dia orang dah beli. Setengah dia beli, dia boleh jadi ahli. So follow up dengan dia orang ni. Berikan dia orang layanan yang baik. Follow up dia orang. Barang yang lepas dia orang beli. Belum jadi ahli. Katakan. Dengan dia tak mau jadi ahli dulu. Dia bagi kemudian maklumat kemudian. Ya? Follow up dengan jaringan. Satu lagi. Dengan jaringan ni maksud apa? Pasukan kita lah. Pasukan kita. Setengah ahli pasukan kita tak berapa tahu dia orang ni nak belajar. Jadi you kena call, kadang-kadang call dia orang, ya. Dia datang jumpa you, kita kena buat meeting. Ini follow up yang mesti kita lakukan. Alright. Seterusnya yang ke-9, membina kumpulan, membina pasukan. Yang sini penting. Yang bagus tentang MLM, yang membezakan bisnes kita dengan orang lain kat sini. Membina pasukan. Bisnes lain dia buat bisnes, dia jual barang tapi dia tak pernah bina pasukan dia.
Kalau ada pasukan jualan pun kecil. Kita punya pasukan jualan ni beribu boleh pergi. Beribu-ribu, ratus ribu pun boleh. Jadi sikit sebanyak dia akan membesar pasukan. Jadi anda sebagai leader, anda boleh cari leader-leader baru dalam pasukan. Kalau kita kadang-kadang kita first layer kita ni tak berapa, tapi dia orang dapat leader-leader besar. Leader-leader besar bawah dia orang tu. Jadi yang itu kita kena touch ground. Maksudnya kita kena touch dia orang tu. Yang leader-leader besar bawah tu. Sebab tu kita tak boleh engkau bukan downline aku kau tanyalah orang lain, tak boleh. Sebab setengah yang bertanya tu dekat bawah-bawah tu tanya kita, kau ni jauh kat bawah lah, aku tak mau servis kau. Tengah dia orang tu adalah leader besar. Yang dia orang tu berpotensi besar. Dekat sini. Kita pula tugas kita ni, kita cari dan bina dia orang ni. Dia orang ni yang besar-besar di bawah ni. Itu rahsia leader-leader besar, leader besar mana-mana MLM pun, dia orang akan mencari dan membina leader-leader yang berpotensi dalam jaringan dia. Dia tak tengok you. Kadang-kadang you are not a leader. You main-main saja buat bisnes tu. Tapi ada bawah-bawah you ada lagi bisnes besar. Yang leader-leader besar ni. Yang dia tahu dia boleh groom. Yang dia tahu dia boleh bina. Dia orang ajar dia orang ni untuk lagi jadi besar. Macam tu juga kita. Ya, jangan kita tengok first layer kita saja. Aku punya direct downline saja. Di bawah direct downline tu, direct downline kita ni tadi ni, dia pergi sponsor leader-leader besar. Orang-orang yang lebih berminat. Ini ya dia. Anda perlu menjadi seorang yang memimpin pasukan ni yang baik, prihatin dan profesional. Maksudnya kita tidak bekerja seorang-seorang. Kita membina satu pasukan. Ini kena hati-hati. Sebab orang lain memerhatikan kita. Okey, itu adalah tentang membina kumpulan. Seterusnya adalah menganjurkan new dealership training. Ini banyaklah syarikat kadang-kadang dia akan anjurkan. Ya, tengok sekarang ni tak ada lagi dah. Kerana master dealer sekarang ni kita tak ada. Zoom saja dia. Menganjurkan new dealership training maksudnya bila syarikat buat benda ni, kita train ahli-ahli baru. So, kita train waktu ni pergi masuklah. Masuk dalam training macam ni. Kemudian kita ada. Kita galakkan semua orang. Ya, bukan salah kita je. Kita bawa lah juga downline kita. Grup kita. Bagi tahu dia orang. Ada entity ni. Kita sendiri kalau ada hebat besok boleh buat sendiri. Program ini terbuka kepada dealer yang ingin berjalan lebih dalam lah. Tentang pelamasaran, TDC dealer system. Boleh jemput upline, speaker. Yang ini special, ini bukan business opportunities seminar. Business opportunity seminar BOIS tu, dia bersifat umum. Tapi dekat sini, entity ni lebih spesifik. Dan program ni pun lebih lama. Kadang 1 hari. Tengoklah. Tengok siapa yang menganjurkan dia. Kadang 1 hari. Dan boleh juga dibuat di tempat-tempat anda yang sesuai lah. Ya, untuk buat bincang dengan HQ untuk benda-benda ni, ya. Dan boleh dipanggil juga HQ, dipanggil juga speaker syarikat untuk datang hadir sekali. Nah, alright, itu dia menganjurkan new dealership training. Dan satu lagi, bila kita buat bisnes ni, kita kena ada rasa, orang kata rasa kepunyaan. Rasa kepunyaan ni kita we are TDC people. Kita orang TDC. Kita buat macam ni. Kita nak bersama kawan-kawan kita. So TDC menganjurkan program ni. Macam apa orang kata Iftah Perdana, Jamuan Hari Raya, TDC Grand Boss, ni semua ada LDS ni. Ya. Jadi kita ikut haji. Kadang-kadang sukan. Sukan paling akhir sekali tahun 2 tahun lepas kot kan. Waktu mula-mula saya join tu 2019 ada hari sukan untuk ahli TDC. So boleh juga untuk kesukanan ni. Kita bertemu dengan rakan-rakan lain, dengan grup untuk membina silaturahim. Rasa kepunyaan kita dengan syarikat TDC ni. Rasa kepunyaan kita dengan jemaah ni. Janganlah kita bila diajak, kita tak mau pergi, kita tak ada tu. Kan kita cuba sepedaya upaya untuk turut hadir merasai suasana tu. Jadi
dengan sendirinya ini mendatangkan semangat kita. Kadang-kadang kita dah down, kita tengok orang lain happy saja bercerita tentang benda ni informal, ya, bercerita tentang apa aktiviti dia orang, kita jadi semangat. Kadang-kadang bertukar pinangan dan sebagainya, kita boleh jadi, ya. Okey. LDS macam ni dibagi. Kalau kita aktiviti macam iftar perdana, program mana-mana program anjuran TDC ya, selalunya dibagi LDS, Leadership Development Score, kan? Leadership Score. So anda boleh ada. Dan yang ke-12, tuan-tuan, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah pangkat Platinum Director. Bila kita jadi ahli saja, target kita yang pertama, target kita, ke mana kita arah tuju kita? Syarikat dah bagi tahu. Platinum Director merupakan satu target yang mana ranking ni adalah ranking pertama. Selepas kita jadi silver dealer, platinum dealer, gold dealer, target pertama Platinum Director. Dan ini sebenarnya pangkat Platinum Director ni adalah nukleus kepada untuk pangkat-pangkat yang lain. Semua orang jadi sajalah Platinum Director, dengan sendirinya anda akan naik pangkat. Sebab anda kita tahu Platinum Director, kalau ada 2 kiri 2 kanan, anda jadi ruby. Kalau semua orang jadi Platinum, anda akan naik jadi ruby. Lepas itu dia orang nanti bawah dia orang tu semua orang naik Platinum Director, yang 2 Platinum Director jadi ruby pula. Anda pula jadi diamond. Macam tu. Dia dari bawah. Jadi ini nukleus dia. Ini asas dia. So naik pangkat ke Platinum Director merupakan dia punya target. Semua orang punya target, ya. Dan nak jadi benda ni, kita boleh gunakan aktiviti 11 tadi tu. Menggunakan 11 aktiviti, ketika follow, dan insya-Allah anda akan capai target tu dalam masa yang singkat, ya. Macam Platinum Director, juaran peribadi dia 10,000 CV, 100 poin kiri, 100 poin kanan, 20 LDS dan 2 ARW. Apa itu? 2 Automatic Redemption Wallet. Auto Redemption Wallet. Dua kali setahun, ya, dalam masa setahun. Okey, contoh dia. Yang ini penting. Kalau nak buat benda ni, you all semua kena target. Ahli semua kena target jadi Platinum Director. Tu tujuan dia. Kemudian, macam mana cara nak capai? Jika anda dah masa setahun, anda sebagai di silver ke, gold ke, platinum ke, ini contoh. Saya bagi contoh sebulan kalau kita taja 20 orang. Lebih kurang 20 orang sebulan taja. Silver lah semua. Kita contohkan kat sini semua silver. Bulan ni, bulan berapa? Ini kita masuk bulan 9. Bulan 9, 20 orang saya dapat taja silver. Silver ni 330 sekotak. Kan? Dan point dia, CV dia 330 dan point dia 1 point. Ya. Alright. Kali kalau kita 20, kalau dekat setahun tu dapatlah 200 orang. Sebab nak jadi Platinum Director ni setahun, dia kira je daripada kiraan tahunan, ya, setahun. Okey. Kemudian 200 package silver dah dapat 66,000 CV sebab satu silver 330 kali dengan 200 orang dah dapat 66,000 ni, lebih-lebih dah ni. Dia perlu hanya 10,000 saja. Tapi you dapat sampai 66,000. Kalau you taja 20 orang silver, 20 orang silver, 20 orang yang silver selama setahun. Itu yang pas dah. Dah pastilah kita letak kalau 200 orang 100 sebelah kiri, kita letak 100 sebelah kanan. Dan kita tahu point 1 silver tu 1 point. Jadi 100 point kiri ada, 100 point kanan ada. Lepas dah lepas dah. Tapi kena ingat ya, bukan benda ni kadang-kadang kita ada 10,000. Tapi grup kita membesar pun, dia capai 100 point pun, grup kita orang lain taja, point tu naik juga, pun boleh juga. Ya, walaupun ketika tu anda katakan apa, orang kata tak tajalah seramai tu, kan, tak ditaja tak ramai sampai macam 200 orang tu, tak. Tapi orang lain menaja. Point tu dikira juga. Jadi tapi kalau ini anda taja, ni tanpa orang lain ni. Ni saya cerita dekat sini, anda seorang-seorang yang buat hal. Seorang-seorang taja, orang lain semua tidur. Dengan 100 orang, 200 orang tidur. Semua yang anda taja atau susun, kiri dan kanan. 100 kiri, 100 kanan. Dah. Selesai. Dah macam tu, macam mana dapat LDS? LDS senang saja. Masuk Zoom meeting. Zoom meeting 5 kali.
4 kali, satu katakan 5 poin LBS kali 4 dah dapat 20 LBS. Ikutlah aktiviti apa pun semua ada poin. Jadi 20 LBS dah lepas dah. So, yang pertama 10,000 CV senang-senang, sap-sap dah terus dah 66,000. Yang kedua poin kiri kanan 100 senang-senang dah dapat, dan LDS senang-senang dah dapat. Ya, 20 LDS masuk 4 meeting, ya. Okey, macam mana dapat ARW? ARW ni dia berdasarkan kepada pendapatan anda. Okey, contohnya, ya, bagaimana kita nak capai 2 kali ARW ni? ARW ni dapat kotak percuma yang dihantar oleh syarikat. Ya. Katakan bonus prestasi kali 200 orang tadi tu. Silver yang kita taja tu. Seorang dapat RM66, dah dapat 13,200. Kalau tengok pula bonus pasukan dia, 100 orang kiri, 100 orang kanan, kita dah ada 100 pair. 100 kiri, 100 kanan, 100 pasangan. So, satu pasangan RM30. Dah ada RM3,000. So, bonus keseluruhan RM13,000 tadi campur dengan RM3,000, dah RM16,200. Dan ingat, syarikat potong 20% kan? 20% tu dipotong masuk ke dalam ARW. Daripada RM16,000 tu, 20% RM3,240. So, kalau dah RM3,240, syarikat potong setiap kali sebulan tu, ada je 150, dia potong, dia bagi anda 2 kotak. Bulan depan dia potong lagi 2 kotak, 150 lagi, dapat 2 kotak. So, anda dah ada sampai 3,240. Bermakna, ada bukan sekali je ARW. Bukan sekali 150. Kali 21 kali. Dan anda akan menerima sampai 42 kotak. Situ joy. Yalah, dah 21 kali, setiap kali 150 dapat 2. Setiap kali 150 dapat 2. 120 dapat 2. Dah sampai 42 kotak. So, dekat sini saja, anda dah terus layak syarat tu. Kita syarikat hanya nak 2 kali saja dalam masa setahun. Ni anda dah terima sampai berapa kali ARW tu? Sampai 21 kali ARW. Kalau tiap bulan lah, maksud saya macam tu. Ya? Tapi syarikat kata, sekurang-kurangnya 2 kali ARW. So, anda dah capai menjadi platinum, layak menjadi platinum director. Isi borang yang sepatutnya, atau kadang-kadang HQ bagi tahu anda dah layak isi borang. Ya? Right, itulah dia cara menjadi platinum director, tuan-tuan dan puan. Sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan, tips dia yang saya nak bagi petang ni, bila kita menaja orang, sebab tu kita kata sponsor, dia bukan sekadar rekrut. Kita boleh rekrut ramai orang. Rekrut, ambil, close, rekrut, orang menjadi ahli. Tapi, membezakan rekrut dengan menaja ni adalah bila anda menaja seseorang. Menaja seseorang untuk dia berjaya. Memimpin dia berjaya. Melatih dia menjadi berjaya. Itu menaja. Kau sponsor aku. Jadi kau kena train aku. Okey. Kan? Rekrut ni kami buat. Itu beza perkataan menaja, merekrut. Rekrut lah. Ramai-ramai pun kita boleh rekrut. Tapi menaja orang-orang tertentu. Menaja leader-leader. Ya? Yang kita memimpin dia orang menjadi leader. Melatih dia orang ni. Yang ini yang membezakan dalam network marketing ni. Dia bukan kerja senang. Ya? Banyak benda yang kena ikut. Alright. Kemudian seterusnya yang kedua, kebolehan apa yang perlu ada? Kebolehan dia dekat sini, orang baru masuk, adalah kebolehan untuk belajar. Yang pertama. Dan kebolehan untuk mengajar. Belajar dan mengajar. Setengah orang masuk, dia ingat ini sale. Network marketing ni sale. Salah sekali. Bukan sale semata-mata. Oh, aku boleh jual, aku boleh jual, aku boleh jual. Kau hebat spesimen macam mana pun, bila you buat dalam network marketing, sangat berbeza. You kena belajar dan you juga mesti boleh mengajar orang lain. Mengajar kumpulan you. Saya pernah jumpa orang hebat-hebat ni yang sale. Dia tunjuk saya, saya punya sijil daripada syarikat mana. Sales, top salesman sini, top salesman sini, top salesman sini. Tapi bila kita minta dia belajar, minta dia mengajar, dia jam. Dia tahu jual barang je. Dia jam. Sebab itu, dekat sini, you kena belajar. Belajar. Bila masuk dalam sini, you kena belajar. Teknik kita berbeza. Yang jadi salesman lah. Itu orang kata advantage.
atau kelebihan kepada anda yang ada kebolehan menjual. Tapi kebolehan menjual semata-mata tak menjamin anda berjaya. Kalau anda tak mau belajar, ada. Saya biasa jumpa macam ni. Ya? Ya? Jangan buang ego semua. Bila masuk network marketing, kena buang ego, kena buang benda-benda rasa kita tahu segala-galanya. Ini tak, dia rasa dia pandai, dia tahu segala-galanya, tak mau belajar. Ya, macam mana? Sebab you nak mengajar orang. Kalau you tak ada trait ataupun tak ada sifat belajar dan mengajar, macam mana you nak bina pasukan? Macam mana? Yang ini satu orang kata sifat yang mesti ada dalam macam ni lah, macam saya. Saya belajar. Saya tak pernah berhenti belajar. Saya tengok daripada awal saya masuk dalam TDC ni, saya belajar macam-macam. Kalau tak TDC pun saya belajar kat tempat lain. Kadang-kadang kita ada mentor pun, berjumpalah mentor. Kalau tak ada mentor, kita cari orang-orang, kita belajar daripada orang-orang yang tahu tentang benda. Kita boleh belajar. Tanya, belajar. Dengan ilmu yang ada, kita boleh mengajar orang. Sebab tu dia makan masa. Ya? Dia tak ada magic kat sini. Magic dia masuk terus kaya, tak ada. Tak ada kat sini. Tak ada. Siapa masuk ni orang marketing terus kaya, tak ada. Ini dia ada kebolehan belajar dan mengajar. Itu semua mesti ada. Dan yang ketiga yang saya tips saya nak bagi adalah banyakkan mendengar dan menjual penyelesaian. Maksudnya banyakkan mendengar ni macam mana? Kadang-kadang kita buat network marketing ni, kita buat sales ni, kita lupa mendengar apa orang kat depan tu bercakap. Sale ni bukan kita bercakap. Kita bercakap, tak ada arah tuju pun tak boleh. Lama-lama bercakap 3-4 jam tak ada arah tuju. Tak boleh close. Sebab tu saya kata, banyakkan mendengar. Kita dengar keperluan orang di depan kita. Dia perlu apa? Dia sakit apa? Ya? Berapa lama dia sakit? Berapa ramai keluarga dia sakit? Macam tu. Kita nak dengar benda tu. Supaya kita boleh bagi penyelesaian. Kita jual bukan jual produk. Kita jual penyelesaian. Katakan, kau sakit ni. Okey, ini boleh membantu. Kita menjual untuk meredakan sakit tu. Jadi kalau kita tak tahu dia sakit apa je, jual je susu, mampuslah. Tak bolehlah macam tu. Kemudian kita tak tahu dia ada masalah kawan. Ya? Kalau dia kata, aku nak cari anak, aku nak masuk universiti, aku nak cari duit tambahan. Bercerita biar kita dengar dia orang ni bercakap. Baru kita tahu keperluan dia orang. Ya? 2 telinga, 1 mulut. Bercakap kurang, telinga mesti dengar. 2 telinga kan? Jadi telinga mendengar mesti lebih dari bercakap. Ini benda ni lah tips ni yang saya bagi tahu. Ini dalam sales ni sangat penting sebab saya suka tengok orang-orang yang diam tapi dia mendengar dengan baik, good listener. Good listener, pendengar yang baik, dia orang ni boleh percaya. Ya, dan dia orang ada penyelesaian. Dia akan tunjukkan penyakit cabusan. So, ingat 2 telinga, 1 mulut. Jadi, lebihkan mendengar daripada bercakap. Dan jual penyelesaian. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah bagi trik yang terakhir dan saya dah habis pun 1 jam masa untuk bercerita tentang apa tadi, kita punya tajuk tadi, bagaimana bermula sehingga menjadi Platinum Director. Jangan pening-pening, semua orang pakai Platinum Director saja. InsyaAllah. Dan bila anda dah jadi Platinum Director, bantu pula orang lain menjadi Platinum Director, barulah anda akan berjaya. Okey, sekarang ni saya dah selesai saya punya bahagian. Ada sebarang soalan, saya nak tengok juga ya. Sekejap ya, saya stop share, tengok chat pun banyak. Okey. Ada apa-apa soalan? Okey tak? Siapa yang saya bintangkan tadi? Saya harap semua fahamlah apa yang saya bintangkan. Alright, ada tu? Apa-apa? Tak ada soalan di chat.